Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk tajuk hari ini kita lihat tajuk 3.1.21 iaitu menulis sudokod dan melukis carta alih bagi linear search. Okey, seperti yang anda sedia maklum, okey, search terbahagi kepada dua iaitu yang pertama linear search dan binary search yang akan kita lihat nanti. Okey, so sekarang kita lihat bagaimana untuk membina sudokod dan carta alih bagi linear search untuk mencari satu nombor dalam senarai yang rawak. Okey, diberi satu senarai yang rawak. Rawak ni bermakna tidak mengikut susunan. Okey, rawak tak ikut susunan. Okey, contoh carian suatu nombor menggunakan senarai. Okey, dalam senarai di sini, okey, ada 10 nombor. Okey, ada 10 nombor dan anda dikehendaki mencari satu nombor. Okey, satu nombor dalam senarai ini. Okey, so kita tengok. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, langkah yang pertama. Okey, sebelum kita dapat menulis sudokod dan melukis carta alih, kita perlu memahami proses linear search dengan membina algoritma. Okey, algoritma bagi proses linear search dirumuskan seperti rajah di bawah. Okey, yang ini awak boleh rujuk buku teks di bahagian tajuk menulis sudokod dan melukis carta alih bagi linear search. Okey, yang pertama, okey, seperti yang anda sedia maklum sebelum ini, untuk menulis sudokod dan melukis carta alih untuk linear search, okey, mesti bermula dengan item yang pertama dalam senarai. Okey, nak cari satu nombor dalam senarai mesti bermula dengan item pertama dalam senarai. Okey, yang kedua. Langkah yang kedua, bandingkan item carian dengan item yang pertama. Okey, bandingkan item yang dicari dengan item yang pertama. Okey, jika nilai item carian sama dengan nilai item pertama, bermakna carian akan dihentikan. Sebab apa carian dihentikan? Sebab item yang kita cari telah dijumpai. Jika nilai item carian sama dengan item yang pertama. Jadi kalau dah jumpa, tak perlu dah lah cari. Okey, berhenti setakat itu. Tetapi jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, ulang langkah 2 hingga langkah 4 dengan item yang berikutnya dalam senarai. Okey, ulang balik. Okey, ulang balik langkah 2 hingga langkah 4 selagi tak jumpa. Sehingga habislah senarai item tadi. Okey, ada 10 nombor tadi. Okey, yang kelima, carian tamat apabila item carian diperoleh atau apabila semua item telah disemak. Okey. Yang kedua, langkah yang kedua, menulis sudokod dan melukis carta alih pemboleh ubah. Okey, sebelum kita nak tulis sudokod dan nak lukis carta alih ni, kita mesti namakan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang berkaitan perlu diketahui secara kasar terlebih dahulu. Pemboleh ubah yang diperlukan adalah seperti yang berikut. Katakan L. Kita bagi satu nama untuk pemboleh ubah. L tu adalah senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai-nilai tersebut. Okey, jadi L ni kita bagi kepada, kita namakan untuk senarai. Yang tadi ada 10 nombor tu kita namakan L. L kosong, item yang pertama tadi adalah 10. Okey, item yang kedua, tapi dalam susunan ni kita letakkan 1. L1 sebab kedudukan bermula dengan kosong. Okey, indeks nombor ni bermula dengan kosong. Jadi kita start dengan kosong. Sampailah item yang terakhir. Okey, item yang terakhir dalam nombor tadi, okey, adalah item yang ke-10 ni adalah item 99.
Okey, jadi akhir sekali 99. L, N tolak 1. Bermakna N ni daripada bilangan. N adalah bilangan. Okey, mewakili bilangan. Jadi N tolak 1 sama dengan 99 mewakili item yang terakhir dalam senarai. Okey, T. T ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. T kita bagi nama kepada nombor ataupun item yang kita cari. Okey, kita letakkan T. Okey, I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Okey, I adalah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Kedudukan item ni kita namakan sebagai I, mewakili kedudukan. Okey, N. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. N sama dengan bilangan item dalam senarai. Okey, so sini N adalah bersamaan dengan 10. Okey, N bersamaan dengan 10. Okey, sebab tu di sini L, N tolak 1 ni bermakna item yang ke-10 tapi kedudukan dia adalah kedudukan yang ke-9 sebab dia start dengan 0. Okey, seterusnya. Okey, mula dengan menulis sudukut. Yang pertama, seperti biasa, mula. Okey, kemudian yang kedua, setkan senarai L. Okey, L sama dengan 10. Kita senaraikanlah item dalam senarai tadi. Ada 10 nombor tadi. 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 142 dan 99 yang merupakan item yang terakhir. Okey, yang ketiga, isytihar pemboleh ubah. Okey, isytihar pemboleh ubah yang kita garis kita senaraikan tadi I, N dan T. Okey, setkan N sama dengan 10. Okey, N adalah bilangan item dalam senarai. Jadi ada 10 item. Okey, setkan I. Okey, I adalah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai. Okey, so kita setkan dengan 0. Kemudian masukkan nilai carian. T adalah item yang kita cari, item yang dicari. Okey. For I kurang sama dengan I kurang dari N. Okey, I kurang dari N jika L sama dengan. Okey, ini adalah simbol operator untuk sama dengan. L, jika L tu okey, jika L sama dengan T tadi, jika L item yang kita cari tu item yang kita cari tu sama dengan T. Bukan, ni adalah item yang pertama. Li ni adalah item yang pertama. Sama dengan item yang kita cari. Maknanya kita paparkan item ada dalam senarai. Ni output item ada dalam senarai. Jika item yang pertama sama dengan item yang kita cari. Okey. Langkah ke langkah yang ke-9. Jika dah jumpa item, kita pun pergi kepada tamat terus. Kalau dah jumpa. Dia nak start cari tu, item yang pertama tu sama dengan item carian. Okey, kita stop carian sebab dah jumpa. Jika tidak, okey, kira item I sama dengan I tambah 1. Ini kita panggil pembilang. Okey, kita panggil pembilang I sama dengan I tambah 1. Okey, I apa tadi? I adalah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Okey, pemboleh ubah yang mewakili kedudukan. Okey, so dia akan bertambah dengan 1. Okey, dia akan pergi kepada nombor yang kedua ataupun item yang kedua pula. Dia akan bertambah 1-1. Dia akan pergi ke 1-1. Okey, tamat jika I. Okey, jika I lebih
dan sama dengan N bermakna jika I bilangan item dalam carian tu lebih daripada N. Maknanya cari satu sampai item yang ke-10 ni tak jumpa. Okey, lebih daripada bilangan ni papar. Item tiada dalam senarai. Okey. Jika tak ada juga nombor yang dicari ataupun item yang dicari sampai item yang terakhir, maka papar item tiada dalam senarai dan akan tamat jika. Tamat jika, tamat syarat dan akhirnya langkah yang ke-9 tamat. Okey. Ini adalah contoh carta alih bagi linear search. Okey, mula setkan, ni kita kena masukkan penuh lah. Setkan L sama dengan berapa sampai item yang terakhir. L ni adalah item dalam senarai. Okey, kemudian pergi kepada isytihar pemboleh ubah. Okey, yang ni kita kena ikut sudut kod yang kita buat. Okey, seterusnya setkan N, ni kita isytiharkan pemboleh ubah. Kita setkan N sama dengan 10, bilangan item carian adalah 10. Okey, setkan I bermula dengan 0. Masukkan nilai carian. Okey, nilai carian adalah T. Okey, T ni adalah item yang dicari. Okey, so masukkan, kita guna simbol ini kerana masukkan ni adalah input. Okey, kemudian pergi kepada syarat I kurang dan sama dengan N. Jika tidak, okey, dia akan pergi kepada I lebih dan kurang sama atau sama dengan N. Dia akan pergi, jika tidak dia akan pergi ke bawah tamat terus. Okey, so yang ni awak boleh rujuk muka surat 75. Buku teks muka surat 75. Okey, dan lihat bagaimana cara untuk menulis carta alih. Untuk melukis carta alih untuk linear search mengikut contoh yang diberi. Okey, ini adalah penerangan dia. Okey, simbol. Okey, simbol yang telah dibuat, diletakkan dalam carta alih. Okey, ini. Dan keterangan dia ada di muka surat 76. Okey.